Baik, kita kembali lagi meneruskan sampai pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Tadi pun sudah kita memberikan tajuk yang akan kita bincangkan dari segmen pembangunan masyarakat ya. Tenang yang diidamkan. Jadi artinya tenang yang kita idamkan. Bagaimana tenang? Dah tak tenang tapi diidamkan lagi. Jadi ada dua perkara yang perlu kita ketahui di sini. Dan hari ini ya Muammar. Baik, Alhamdulillah seperti biasa kita bawakan kepada Auda dari segmen pembangunan masyarakat iaitu Yang Mulia Puan Dayang Ernawati binti Haji Mahir, Pegawai Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muammar Atul. Apa kabar ni? Alhamdulillah. Tenang saja. Tenang ah. Chill. Chill. Santai saja. Tadi santai hari ini. Jadi tajuknya, topik yang tadi bincangkan, tenang diidamkan. Tenang yang diidamkan. Macam mana kan tu? Macam mana tu? Cuba tak. Saya boleh merasakan tenang tu. Tapi ada tu lagi diidamkan tu. Mungkin boleh diperjelaskan. Ya. Terima kasih Atul dan Muammar. Tapi soalan dulu. Tenangkah hari ini? Tenang. Tadi tenang ah? Saya santai. Masih. Macam mana boleh sila tenang? terangkan apa maksud tenang tu. Itu tu. Tenang. Muammar macam mana? Alhamdulillah kalau dikirakan tenang. Ya. Tenang yang sepenuhnya lah yang diperlukan. Kan? Tenang yang diperlukan. Tenang yang diperlukan. Ya. Okey. Apa ni kata Muammar tadinya macam mana tu nya kan tenang tu apa sebenarnya tenang tu. Mungkin setiap diri kita ni, cara kita ni dan tingkat ketenangan itu sebenarnya indah sama. Mungkin Atul pagi tadi ia macam awal bangun semua kena okey dah. Okey, yang dah banyak bunyilah sudah. Kan kalau siang-siang pagi-pagi kan yang selalu banyak suaranya berceramah tanpa tajuk ni kaum wanita. Kan Lai, bangun sudah. Ya Allah, kamu bangun ni kamu. Macam tu. Ingat lagi hati bapamu sekarang ada tu dalam kereta. Macam itulah Tapi tadi tenanglah Mungkin dia macam tu. Dan mungkin Muammar ia tenang kerana ia dah banyak berfikir hari ini. Banyak rupanya. Banyak Tapi dipikirkannya. mungkin dari sana je tenangnya tu Iya Puan. tak kan? So sebenarnya ketenangan itu ia mengikut kepada keperluan kita ni. Okey. So indah sama levelnya lah setiap diri seseorang itu mempunyai tahap ketenangan yang berbeza. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ketenangan itu adalah untuk dirinya itu tu. Barangkali hari ini macam myself rampai pagi ni hari ini berjumpa ni sekarang presenter yang hebat ni macam itulah jadi kan jadi presenter sebenarnya saya nak dapat. Jadi kita ni apabila kita ni sudah mengetahui apakan kita ni lakukan, okey, apakan kita ni capai sebenarnya untuk harian ni pun kita ni sudah menjadi tenang. Okey, tapi indah semua orang akan merasakan ketenangan itu sebabnya mungkin ada sesuatu yang dalam dirinya tu yang menghalang daripada mencapai ketenangan untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kan ketaniannya that's why kadang-kadang ada orang yang dia dapat empati itu ia boleh bersimpati kesian ke dia tu andang banyak tu masalahnya macam tu. Tapi ia boleh macam tu sahaja ia indah dapat merasakan empati itu nada. So untuk diri orang berkenaan kalau sekiranya ia berhadapan dengan cabaran hidup. Okey. Anda semua yang melihat apa yang mendatang itu masalah musibah kiranya ada orang tersayang ke tani sakit dan sebagainya, benda itu adalah sesuatu yang bukan menyenangkan. Betul. Tapi mungkin perkara itu kerana untuk seorang ni ia boleh menangani. Ia boleh menangani dalam keadaannya tenang sedikitlah. Compare tu ada seseorang ni ia barangkali indah dapat. Sebabnya ia kita ni dah sama. Kita ni dah sama threshold kita ni untuk menerima segala yang bukan kita ni rancang dan sesuatu yang buruk ni dalam hidup kita ni. So maknanya ketenangan itu ia indah akan dapat dicapai kalau orang itu indah ada kekuatan dalam dirinya. Itu kan indah ada kekuatan and then ia indah datang dengan instant. Bukan macam apa tu namanya ni mi segera dan sebagainya ni. Ia indah datang dengan instant. Kita ni sebenarnya perlu untuk meraih ketenangan ini. Okay. So maknanya kita ni punya kekuatan dalam diri itu. Okay. Untuk seseorang yang memang lemah semangatnya,
and then dicampur lagi dengan keadaan dada sokongan daripada orang sekelilingnya, terutama sekali pasangannya dan juga ia punya ahli keluarga, ini akan menjadikan seseorang tu payah untuk mencapai ketenangan yang diidamkannya tu. Baik, Macam Puan, tu. ingin cuba tanya, adakah setiap masa kecukupan itu akan ada hubung kaitnya dengan ketenangan? Maksudnya bila adanya Ya. ada masanya aku dah rasa cukup banyak. Jadi dah rasa aku dah tenang. Dah Adakah tenang. ke setiap masa ianya ada hubung kait? Ya, ada kaitan je lah. Anda kita ni nafikan kalau sekiranya segala-galanya cukup dalam hidup kita ni tu, kita ni akan sebenarnya mula-mula senang rasa kita ni. Okay, tapi kalau kita ni rasa senang tu, anda pulang sentiasa yang menenangkan. Okay, ada orang yang senang hidupnya, okay, cukup segala-galanya, actually lebih. Ayat boleh mampu segala-galanya. Andi tu macam Andi lain. Andi lain. Tapi kalau kita gasak, lain je. Kalau Ani cakap pasal Ani, kalau sekarang Ani memang Ani diperlukan, kalau sekiranya ia ada ia lebih pun, kalau ia senang macam itu, kadang-kadang ia indah je tenang. Betul. Okey, memikirkan apa tu namanya, macam mana niahnya. Kadang-kadang ada lagi itu tu banyak pihak-pihak yang menjahati dan sebagainya. Okey, tapi soalannya tadi, kalau sekiranya segala-galanya cukup, adakah ia apa tu namanya contribute tu kita ni punya ketenangan? Sebenarnya cukup atau adalah bagus. Betul. Kerana cukup atau adalah bagus. Walaupun kita ni dah lebih. Dengan cukup atau kita ni diajarkan dengan bersyukur dengan apa yang kita ni ada. Sebenarnya itu pulanglah yang perlu ada dalam diri kita ni. Yang pertama sekali adalah sabar sebenarnya. Dalam meraih ketenangan tadi sabar. Soalnya dalam kehidupan kita ni we cannot control semua. Dia dapat kontrol ni situ lah ni. Karang. Semua marah karang. Karang. Cuma ni. Ya nak penerbit saja. Kalahlah saya tu dalam keadaan tu. Artinya, the things that dalam hidup kita ni dah dapat kontrol. So, apa yang perlu kita ni laksanakan adalah untuk meningkatkan kesabaran kita ni. Kalau kita ni sabar, insya-Allah kita ni akan tenang. Ada orang bercakap, aku ada limit ni sabar aku ni. Aku ada limit. Sini sudah aku ni. Limpas sebenarnya sudah ni. Aku stres. Memanglah. I mean, memang perkara yang kita ni hadapi dalam kehidupan ni, indah semua menyumbang kepada kebahagiaan kita ni. Tapi mungkin atutah sebenarnya yang kita ni perlukan untuk kita ni tenang. Okay? So kadang-kadang benda tu terjadi, kita ni mesti dalam pemikiran kita ni apa sebenarnya yang ingin kita ni pelajari daripada kejadian berkenaan. Betul. Okay? So cukup tadi itu adalah sesuatu yang perlu. And then memang apabila kita ni cukup, kita ni bersyukur, okay, sabar tadi, dan tadi bersyukur lagi, alhamdulillah. Hidup kita ni akan tenang. So, dan juga kalau kita ni, kan saya pernah mendengar dan juga membaca pepatah Datuk Dr. Fazilah Kamsah ya. Katanya jangan meminta kaya kerana kaya itu belum tahu cukup. Yes. Dan katanya jangan meminta senang kerana senang itu belum tentu tenang. Benar. Lurus. Saya setuju. And then apa tu yang pasal kaya tu benar tu. Saya pun mendengar Dr. Fadilah dan juga Ustaz Samsul, ia ada berpadah juara kita ni. Katanya yang bisanya jangan kita ni banyak ajarkan anak-anak kita ni juga mengenai dengan kekayaan. Betul. Sebabnya indah semuanya dapat dibeli dengan keuangan ni. Which is betul lah. And then kalau kata Fadilah Kamsah mengenai dengan jangan pilih kaya tapi pilihlah cukup. Sebabnya apabila kita ni sudah cukup atau kena, kita ni bersyukur atau kita ni sebenarnya sudah reda dan juga mempunyai mindset yang positif sebenarnya mengenai dengan kehidupan kita ni. Satu, kita ni indah membandingkan diri kita ni dengan orang-orang lain. Apa yang kita ni ada, ia dah sudah tu. Itu yang bagusnya. And then di sana tak kita ni boleh membina kekuatan dalam diri itu. Kita ni indah melihat kepada kesenangan orang lain. Aku mau tu. Macam tu. Apa tu? Bisa bah kalau orang kaya ni. Ya, senang bah hidupnya. Boleh kesana kemari. Boleh belayar. Tentu masanya tahu-tahu belayar ya. Aku pun mau tu belayar macam tu. Tapi adakah itu yang kita ni benar-benar mahukan? Sebenarnya apa yang kita ni mahukan adalah kegembiraan, kebahagiaan. Betul. Dan di sana pun letaknya ketenangan kita ni. Tidak semestinya orang yang kaya tu ia tenang sentiasa.
Beriwatir je kalau lulan banyak kena kalau gelangnya. Kan? Kalau sini gelangnya beriwatir. Sangat lagi tangan. Aku pun ada lahnya, 2. Ya, aku pun ada 2. Apanya? Suasa. Cincin tembaga. Menjadi gitu ya. So, artinya ya bersyukur kan walaupun suasa, aku ada 2. Macam itulah. So, it's actually sesuatu yang subjektif pulang lah benda-benda ni. Tapi memang betul lah kalau sekiranya kita ni sudah merasa kecukupan itu, kita ni akan mencari lebih daripada tu. Artinya kalau sekiranya kita ni ada lebih daripada tu, di sanatah kita ni boleh berjimat cermat. Okay? So, itu je pengajarannya tu. Itah perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ketenangan ni, kadang-kadang juga dikaitkan dengan masalah yang dihadapi. Bukan semua kita ni dapat kecukupan yang Muhammad katakan tadi. Ada yang indah cukup juga. Macam mana pun usahanya, macam mana pun jerih payahnya ketania, keringat paluhnya with sweat and blood itu ini, ia tetap indah cukup. Ada je ni. Ini tahu ujian sebenar arah hamba ni juga. Untuk mencari ketenangan. Untuk mencari ketenangan. Tapi ya tadi saya ingin berkongsi salah seorang daripada klien saya yang memang dalam kehidupannya tu, ia memang berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup. Ya pada peringkat awal ia macam ada sedikit ada komplain-komplain lah macam itulah. Sebabnya kadang-kadang ketanian ni dalam sehari tu dia juga diam-diam, kadang-kadang terkomplain tapi untuk orang yang berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam hidup, masalah contoh anaknya ramailah contohnya, kemudian ya ibu yang tunggal, banyak perkara, and then sekolah tadi sudah Ani pun minggu persekolahan dan pelbagai keperluan persekolahan. Ketania boleh imagine, okay? Macam mana kalau sekiranya anak ketani sendiri, Indah ketani terbelikan buku ni. Macam mana? Apa rasanya? Dapatkah Indah anak ketani belajar dengan baik? Mungkin Indah dapat. Jadi apa yang dihadapi oleh klien saya ni pelbagai Jadinya ia memikirkan mengenai anaknya, jauh ia memikirkan tentang keperluan dirinya sendiri. Okay? Dan juga masa tu pun ia ada masalah di dalam keluarganya. Kalau kan kita ni fikir-fikirkan, ia boleh menjadi kepada kemurungan. Kemurungan disebabkan tiada ketenangan dalam hidupnya tu. Setiap hari yang dilihatnya sama saja dan yang dihadapinya kadang-kadang itu ni berturun bernaiknya kita ni. Hari ni okey, dapat makan anak kuah ni, esok macam mana? Memikirkan setiap saat macam mana tu kan menghidupkan anak. Tapi apabila sudah ketani, sebenarnya apabila kita ni berhadapan dengan pelbagai cabaran ni, kita ni ekstrak diri kita ni dulu. Jadi keluarkan diri kita ni daripada keadaan berkenaan, kita ni fikirkan apa yang sebenarnya boleh membantu. Ani yang payah. Payah dilaksanakan, tapi ani kan membantu anyone lah yang berhadapan dengan pelbagai masalah hidup. So ia ekstrak apa yang one by one, apa yang patut ku buat. Yang pertama sekali, kalau yang beragama Islam, tingkatkanlah ibadah yang wajib. Okay? Sebabnya kita ni tahu, tani ada kewajipan solat 5 waktu. Okay? Solat 5 waktu, kalau habis kita solat, should be okay. Kalau solat lagi di awal waktu lagi, ani percaya tak? Apapun yang lain itu akan menjadi senang. Betul. Dan kita ni pun akan tenang. Anitah yang dikongsikan oleh klien saya ni, puan katanya, saya macam seolah-olah mendapat satu hidayah. Jadi ekstrak kan, ia mengekstrak dirinya, kemudian ia mendapat satu hidayah dan membuat segala ibadah ni kiranya muhasabah dirilah tu. Artinya ia memperbaiki dirinya sendiri dan tidak fokus kepada orang lain dan tidak mengcompare dirinya dengan orang lain. Apabila sudah dalam keadaan berkenaan, ia pun mengongsikan, katanya, puan, sekarangnya pemikiran saya adalah tertumpu kepada apa yang penting saja. Yang pertama diri saya sendiri dan kemudiannya anak-anaknya yang dijaganya dalam lingkungan keluarga yang terdekatlah. Kalau sekiranya ada masalah pun, saya indah akan membuat itu masalah saya sendiri. This is important. Atutah yang dipelajari tentang ketenangan dalam dirinya. Sekarang ini, alhamdulillah, boleh saya katakan, ia sudah dalam keadaan yang baik dan ia dalam keadaan yang tenang. Sebenarnya,
ialah punya apa tu namanya, usahanya untuk berubah. Yes, untuk berubah itu. Artinya ketani kan kalau ketani belum tenang macam tu, tani boleh pun. Kalau ia dapat, kenapa ketani dia dapat? Bayangkannya banyak permasalahan. Betul. Jadi itulah sebenarnya tenang yang diidamkan. Yes. Betul. Dan ini membuatkan saya terfikir juga Puan. Langit indah selalunya akan cerah. Ombak indah akan selamanya bergelora. Betul. Jadi tenang yang kita idamkan ini adakah bagi diri kita sendiri ataupun yang terbaik? Idaman yang terbaik yang diidamkan adalah adakah bagi diri kita sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain? Wah, cantik soalan itu. Tapi hari ini menang pula Muammar. Itulah. Saya Tapi sudah sedia dengan belum payung. kan? Belum. Tapi saya sedia payung. So betul lah. Kadang-kadang kita mikirkan sebenarnya ketenangan itu adakah ya untuk ketani ataupun untuk yang lain juga. Which is sebenarnya kena dua-dua betul. Okay. So ketanian ni hidup di dunia ni selaku khalifah lah. And then ketani ada fungsi ketani, ada peranan ketani. Jadinya dimanapun ketani, kalau sekiranya ketani sudah mendapat ketenangan itu, laut lagi bergelora. Si Muammar. Artinya mengayal tak? So, tenang-tenang tak dapat mengayal. hasil. Dapat hasil. Okay. So apabila sudah ketani tenang, adakah ketani kan Uni merasakan ketenangan untuk diri kita ni? Saya rasakan yang paling bagus ketani tularkan benda ni. Jangan diviralkan nu lain. Artinya ketani tularkan benda tu, ketani biarkan diri ketani itu memberikan manfaat lagi kepada orang lain. Okey, jangan anything ni ketani mulakan dengan diri ketani. Alright, jangan takkan berangan. Aku akan mengubah seluruh Brunei Darussalam. Belum dapat. Okey, kita ni perlahan-perlahan, kita ni sayangkan negara kita ni setiap diri kita ni di Brunei ni, kita ni buatlah peranan diri kita ni masing-masing. Biarkannya tular sebenarnya. Apabila seorang tenang kata Muammar, artinya kita ni boleh menenangkan lagi orang lain. Kita ni tularkan itu, mungkin dalam keluarga kita ni, diorang pun tenang. Okey, kita ni sudah faham ni kan, mengenai dengan kehidupan, mengenai dengan kesusahan dalam hidup, apa yang kita ni payah dan sebagainya. Tapi kita ni berjaya untuk melulusi artinya kita ni sudah menerima keadaan kita ni itu apa, kita ni tenang, kita ni boleh membawa orang lain lagi. Kita ni mulakan dengan keluarga kita ni. Apabila keluarga kita ni sudah, satu keluarga tu kan, boleh kita ni ajarkan lagi orang lain dan kemudiannya kita ni bantu sebenarnya. So atutah sebenarnya yang kita ni inginkan. Sebabnya apabila keluarga okey, keluarga semua, bangsa okey, insya-Allah negara kita ni akan okey. Insya-Allah. Jadi benda yang sedikit ataupun yang kita ni anggap remeh tapi boleh memberikan ketenangan dalam diri kita ni, kenapa tidak kita ni manfaatkan? Dan juga kerana bila tadi manfaatkan, orang lain pun akan dapat manfaatnya. Jadi di sini kalau tadi Puan ada mengatakan mengenai dengan situasi seorang wanita lah yang mempunyai pelbagai masalah. Jadi bila diberikan masa tu didengarkan apa permasalahannya, didengar dan diberikan sedikit-sedikit cara untuk meleraikan. Tapi yang membantu sebenarnya dirinya sendiri. Ada anda pernah berhadapan dengan orang macam belum juga kan faham apa sebenarnya tenangan ni. Diberi nasihat pun tapi ia tidak faham. Bagaimana untuk memberikan kefahaman kepada mereka? Ini pun soalan yang bagus. Sebab yang saya kongsikan tadi itu sebenarnya saya sendiri dah banyaklah saya rasakan saya dah banyaklah memberikan nasihat sebabnya dari segi kaunseling bukan kita ni memberikan jawapan kepada kita ni punya klien, tapi sebenarnya klien sendiri yang benarnya memikirkan mengenai dengan apa yang dihadapinya. Dan alhamdulillah untuk ke dia itu dalam saya kira dulu dalam 4 tahun lebih lah macam tu baru ia dapat tahu kan jalan yang sepatutnya ditelusurinya. Jadi kan I didn't do much lah tapi baginya perjalanan atau it's always the journey lah perjalanannya tu sesuatu yang memberi makna dalam hidupnya. Jadinya kalau sekiranya bercakap mengenai dengan klienannya, ya indah sama tu atau dan Muammar dan juga para penonton.
Ketani ni itah saya katakan tadi kekuatan cara ketani menangani masalah ataupun menghadapi apapun dalam kehidupan ketani yang kurang menyenangkan untuk ketani itu indah sama. Setiap diri seorang tu indah sama. Okey, boleh dikatakan benar tu atau ada yang benar juga indah dapat mengeluarkan dirinya. So, ini akan memakan masa. Okey, makan masa. Kalau sekiranya ia rajin untuk berjumpa dengan kaunselor insya-Allah. Boleh. Tapi kalau ia pun sendiri indah ada rasa untuk berjumpa, artinya rasanya untuk kan berubah itu mungkin kuranglah. Okey, daripada yang lain. Caranya kadang-kadang macam mana? Ya, indah dapat diberi jawapan itu yang adalah kirakan cabaran yang sebenar seorang kaunselor. Okey, indah dapat. Sebabnya ia kirakan macam, okay, let's go together. Tadi beriringan, saya akan menunjukkan jalan. Tapi itu tu untuk untuk setiap klien itu indah sama. Arti cahaya yang dilihatnya tu cahaya yang diteropong itu indah sama tu. Mungkin ia jauh cuma tu untuk seseorang klien itu. Mungkin yang seorang ni okey, faham sudah puan cuma tu. Dan indah semestinya kalau kaunseling ini ia adalah berunsurkan nasihat sahaja. Betul. Ada orang pikirnya apabila sudah sekali kaunseling sudah okey tiap. Kulit si Muhammad itu berapa kali? 23 kali. Saya dah ada. Macam sama je masuk. Allah, alamak. Allah. So kadang-kadang ia mengikut kepada tahap kesedaran dalam dirinya dan kemudiannya macam mana ia akan mahu mengubah kehidupannya. Okey, macam mana ia mahukan merasakan ketenangan yang diidamkannya tu. Alhamdulillah. So artinya ia benarnya kekuatan dalam diri kita ni bina sebenarnya dengan macam mana dengan kita ni melihat diri kita ni jangan orang lain dulu. Okay, kalau kan kita ni mau tenang yang kita ni idamkan atau yang manapun tahapnya indah sama kan diri setiap seorang, tapi kita ni mulakan dengan diri kita ni. Boleh duduk kita ni jangan pulang kalau ada menagurkan bapa kita tu nak deh. Sebenarnya biar kita ni memikirkan diri kita ni sendiri, kemana ku kene sebenarnya, apa tujuanku sebenarnya, apa yang akan ku mahukan untuk tahun 2023. Kayak biar yang grand tahun ini, apa yang ku mahukan sebenarnya. Kalau mau tenang, biarlah diri sendiri itu cari dalam diri apa kan mau kita ni hilangkan yang indah bagus dalam diri kita. Mulakan dengan diri kita ni. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak kan ditanya. Betul. Cukup menarik sebetulnya dan ini indah dapat dihindarkan daripada fikiran saya tadi puan berkaitan dengan bila menyentuh tentang tenang yang diidamkan ini. Saya teringat lagu-lagu yang viral pada ketika ini. Itu bertajuk kalau dilihat tentang siang malam dan romantis. Ya, ada bahagian rangkap ketiga lah ya. Cuba tahu apa rangkap ketiganya. Tenang, ribut jiwa. Tapi saya tertarik mengenai dengan tiup awan minda dan bentangkan senja, terlantanglah tanya biar saksikan syurga walau masih di dunia. Jadi dari sana pengertian bagi diri saya sendiri memang perlu kita mencari ketenangan itu. Sebetulnya walaupun mempunyai keributan dalam jiwa, tapi lihatlah kebaikan di depan syurga katanya. Katanya di sana apa yang kita kejar walaupun masih lagi di dunia. Sayangnya kita ni dah cukup masa. Kalau cukup masa minta orang kan banyak. Tapi satu saja. Sebenarnya kita ni lihat dan ambil yang baik saja. Betul. Itu syurga. Tapi kan barangkali Muhammad macam ni hatinya ribut kan? Ribut. Tidak. Patut ada 23 kali. Okey. Apapun dengan adanya penjelasan dalam segmen pembangunan masyarakat kita pada hari ini, tenang yang diidamkan, sebenarnya bermula daripada diri kita. Kata puan tadi, kita ni yang sebenarnya menghindar daripada sesuatu perkara negatif dalam kehidupan kita untuk mencari ketenangan. InsyaAllah dengan usaha bis kita, ianya akan berjaya. Puan, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Erna ya. Sama-sama. Kerana menerangkan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, tenang yang diidamkan. Belum habis, nanti tadi sambung lagi lah yang kedua. Saya suka tajuk ini. Saya suka dengan tajuk ini. Tapi apapun, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.